Klang merupakan bandar diraja dan merupakan bandar ketiga terbesar di Selangor. Bandar ini pernah menjadi ibu negeri Selangor sebelum wujudnya Kuala Lumpur dan Shah Alam. Daerah Klang terbahagi kepada Klang Utara dan Klang Selatan yang mana ia dipisahkan oleh Sungai Klang. Klang merupakan antara bandar tertua di Malaysia dan ia dikatakan telah wujud sejak 2000 tahun lalu. Ni dia laman seni safari. Seperti mana anda dapat lihat kat sini, tempat ni sebenarnya kawasan dia lama, tapi lukisan mural yang berada di sini baru saja dilancarkan pada bulan Jun 2020. Ia seperti memberikan suasana kemodenan. Di Klang ni banyak tempat-tempat bersejarah, jadi di sini dia membangunkan lagi kecantikan dan keunikan Bandaraya Klang. Jadi jom kita jalan-jalan lagi, kita tengok apakah jenis haiwan-haiwan yang telah pun berada di dinding-dinding ini, mural dia. Anda akan tertarik dengan hasil lukisan bertemakan haiwan, ibarat berada dalam dunia safari sebenar. Menarik bukan? Lihatlah tu. Bukan main cantik lagi lukisan yang ada pada dinding tu. Banyak jenis haiwan yang dilukis pada dinding tersebut. Saya juga tidak melepaskan peluang bergambar di sini. Tengok tu, siap buat bentuk hati lagi. Hati-hati, belakang anda ada harimau. Okey, dah puas bersia-sia di Bandar Diraja. Sekarang saya akan meneruskan perjalanan saya ke Kampung Teluk Nipah, di mana saya akan merasai pengalaman berada di atas air. Penginapan itulah kan. Jadi, apa kata anda ikut saya, kita tengok apakah jenis aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di sana. Jom! Rumah Rakit Tok Wan terletak di jeti Kampung Teluk Nipah, Pulau Indah, Klang. Pulau Indah atau dahulunya dikenali sebagai Pulau Lumut merupakan sebuah pulau yang terletak di dalam negeri Selangor dengan penduduk sekitar 20,000 orang secara keseluruhan. Okey, dah sampai. Dekat mana? Inilah dia, jeti nelayan Kampung Teluk Nipah, di mana sekarang saya akan keluarkan barang-barang saya sebab kita kena pindahkan barang-barang ke atas bot untuk pergi ke Rumah Rakit Tok Wan. Jom, angkat baranglah. Kuat. Perjalanan dari Bandaraya Klang mengambil masa dalam 30 minit untuk sampai di jeti Teluk Nipah. Tiba saja di jeti, saya terus menaiki bot untuk ke Rumah Rakit Tok Wan. Okey, dah bersedia? Kita nak pergi ke Rumah Rakit Tok Wan. Sana je. Jom, sambil tu kita tengoklah pemandangan di sekeliling. Jauh tak jauh jugalah perjalanan menaiki bot tu. Makan masa dalam 2 ke 3 minit je. Tengok tu, kecil dan comel je rumah Tok Wan ni. Tak sabar saya nak melakukan aktiviti di sini. Selamat datang ke Rakit Tok Wan. Wow, sangat comel. I think it's very cute. Banyak. Cantik sangat. Ini rakit keempat. Kita panggil Rakit Sembilang. Rumah rakit ini bernama Rumah Rakit Sembilang. Uniknya Rumah Rakit Sembilang ini kerana ia merupakan rumah rakit 2 tingkat. Rumah rakit ini mempunyai bilik rehat, ruang memasak, tandas, peralatan barbecue dan juga bekalan elektrik solar. Bagi yang tidak mahu memancing, ruang anjung disediakan. Jadi, anda bolehlah berehat sambil menenangkan fikiran di sini. Bekalan air pula disediakan hanya untuk kegunaan tandas dan dapur sahaja. So, kalau Azura tengok, I bawa you masuk ke bahagian rehat. Okey, ini tempat rehat. You nak bersantai-santai. Okey, dia ada kafe, meja kafe. Bos, teh tarik satu. Okey, rakit yang paling senior rakit Ania dan seterusnya rakit Senangin.
rakit 9 dan yang terakhir yang kita baru buat 2019 rakit 4. Belum ada nama yang sesuai lagi. Secara umumnya rakit kami pada asalnya kita lebih kepada konsep open sebab kita khusus kepada pemancing ya. Asalnya kita tak ada buat bilik dan pada 2 tahun lepas kita ada 3 rakit sebenarnya dah ada bilik khas untuk persalinan atau bilik tidur. Lepas tu kita ada ruang dapur dan ruang bilik mandi ataupun toilet. Selebihnya kita lebih kepada open room, open space untuk memancing lah. Maknanya malam-malam pun orang kalau nak tidur kat sini boleh? Boleh. Tak ada masalah. Semua kalau ikutkan kita punya package ni 12 jam lah. 12 jam dan ada juga package yang 24 jam. Jadi sebelum saya melakukan aktiviti di rumah rakit Tok Wan ni, izinkan saya berehat seketika sambil melihat pemandangan yang cantik dari tingkat atas rumah rakit 9 ini. Tengok tu, pemandangan yang sangat mendamaikan. Tak salah kalau kita nak tinggalkan sekejap aktiviti di bandar dan datang ke sini untuk menikmati suasana yang tenang ini. Azura dah bersedia, kita nak akan lakukan aktiviti yang biasa orang lakukan bila berada di rumah rakit ni kan? Okey. So, kita nak buat apa? Lepas ni saya akan bawa you ke island hopping. Kita akan lihat rakit di sekitar Pulau Indah. Especially kita akan lihat di sekitar JT Teluk Nipah. Kita akan bawa you ke area Laguna. So sambil kita tengok rakit, kita akan menikmati keindahan suasana di sekitar Pulau Indah. Alright. Jom. Mari kita pergi. Sudah puas berehat, tiba masanya untuk saya pusing-pusing naik bot sambil melihat rumah-rumah rakit yang terdapat di sini. Cik Izzat, ada berapa banyak rumah rakit dekat sini? Jumlahnya semua lebih kurang 20 rakit. Wah. Kalau you tengok daripada sekarang kita berada dekat Laguna. Tadi kita berada di JT Teluk Nipah. Ya. So dekat sekitar Laguna ni dia ada tiga kelong lah. Jadi pengusaha dia semua lain-lain. Pengurusan dia lain-lain. Tapi memang kebanyakan orang yang datang kat sini ni dia punya aktiviti nombor 1 memancing lah. Memancing. Betul. Ada lagi 16 rumah rakit yang berlainan pengusaha. Pilih je nak duduk dekat mana. Anda boleh datang menginap di sini dengan pakej yang disediakan. Ada pakej 12 jam, ada pakej 24 jam. Semua di tangan anda. Selat yang kami sedang susuri ini adalah kawasan selat antara Pulau Indah dan Pulau Keri. Dah puas pusing-pusing dengan bot, terasa laparlah pula. Nak masak apa ya di atas rumah rakit Tok Wan ni? Dekat atas rumah rakit ni sebenarnya banyak aktiviti boleh dilakukan. Antaranya, mestilah kena masak. Kita dah duduk dekat atas rumah rakit, mestilah kita akan kelaparan tak lama lagi kan. Jadi sekarang Azura nak belajar masak masakan tempatan bersama dengan Kak Dina yang diterbangkan khas daripada Pulau Indah. Tiba-tiba. Jadi Kak Dina, kita nak masak apa ni? Okey, hari ni kita ada ikan pari. Kita nak masak lemak dengan cekur dan ada belimbing buluh. Wow. Ikan pari ni macam dah goreng je. Ni dibakar. Bakar dia separuh masak lah. Sebab kita akan renik nanti dengan kuah yang kita masak lah. Okey. Antara bahan-bahan untuk resepi ini adalah kita menggunakan santan, kemudian belimbing buluh, seterusnya daun dan buah cekur. Ada daun kunyit dan akhir sekali cili padi. Okey, kita tumis sikit je minyak. Tapi bau dia lain. Ni mungkin sebab bau cekur ni kan? Daun jangan isi cekur tu. Dia ada bau dia lain sikit. Kita panaskan minyak. Okay. So sekarang kita masukkanlah barang-barang semua. Minyak dah panas, kita tumiskan. Sekejap je. Sekejap Okey. Jadi cabaran dia kat sini cuma angin lah. Ya. Jadi dia kat sini. Ni okey, kita dah boleh pindah masuk ikan terus
Okey, sekarang kita masukkan belimbing dulu. Selepas kita dah masukkan bahan kisar tadi, kita masukkan gula, sedikit garam sebagai perasa, tuangkan 200 ml santan, kacau-kacau sehingga sebati. Last sekali kita taburkan daun kunyit yang telah dihiris halus dan tada! Dah siap. Dah siap. Makan dengan nasi panas. Kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba makan. Azura suka kuah dia pekat. Jadi Memang menu dia memang pekat lah. Original dia memang pekat lah. It's so good. Okey. Sedap. Aktiviti malam yang sudah pasti menjadi aktiviti kegemaran saya. Barbecue. Woohoo! Okey, malam ni saya nak bakar ikan. Okey, ada ayam dan macam-macam lagi. Okey, inilah dia antara aktiviti yang kita boleh lakukan dekat atas rakit Tok Wan. Ya, Memang tak betul lengkap tu, kan? Azura, betul. Tak lengkap kalau kita duduk dekat atas laut ni kan? Ini aktiviti wajib bila you naik atas rakit Tok Wan. Barbecue ya. Selalunya kita akan bakar-bakar di tepi laut. Tapi di rumah rakit ni, kita bakar-bakar atas laut. Menarik tak? Dekat rumah rakit ni dah tersedia kelengkapan membakar. Cuma perlu bawa arang, jaring barbecue dan bahan mentah saja. Kalau anda nak pengalaman yang berlainan, yang berbeza daripada yang biasa kita dapatkan, inilah. Datanglah ke rumah rakit. Lepas tu buatlah apa-apa yang anda perlukan untuk menghilangkan rasa stres daripada kesibukan bandaraya. Datanglah kat sini. Ya. Nampaknya ikan yang dibakar pun dah nak masak. Saya dah tak sabar nak makan ni. So? Oh. Wow. Wow, Dapat makan ikan segar dekat laut atas rakit. Apa lagi you nak sebenarnya ni? Ha? Apa lagi anda nak? Hari ni memang hari yang lengkap buat Azura. Sebab kenapa? Perjalanan pada hari ini sememangnya best lah. Seperti mana anda tahu, kami datang ke sini untuk duduk di rumah rakit Tok Wan. Sampai sini saja, aktiviti dia bermacam-macam jenis lah. Dah pergi pusing pulau, dah naik dekat rumah rakit ni, dah masak, makan sedap, dah buat barbecue. Hari pun dah makin lewat. Sebab Azura rasa kena tidur. Besok ada lagi aktiviti yang saya nak buat. Tapi ke mana Azura nak pergi? Kenalah ikut Azura esok kan. Tapi buat masa sekarang, tiba masanya untuk saya mengucapkan selamat malam kepada anda. Kita jumpa esok pagi. Good night. Selamat pagi. Begitu indahnya matahari pagi. Sesekali terdengar bunyi enjin bot nelayan yang keluar mencari rezeki. Begitu juga dengan bunyi kicauan burung-burung yang terbang mencari makan di waktu pagi. Selat ini menjadi laluan utama keluar masuk untuk kapal-kapal besar yang datang untuk berlabuh di pelabuhan. Selamat pagi. Aduh, satu malam je kat sini memang saya rasa elok. Terutama sekali kalau anda saja nak lari daripada bandar kan. Cuba bayangkan pagi-pagi kalau dekat rumah tu kita duduk dalam rumah, lepas tu pergi kerja. Tapi kat sini bila bangun je kita boleh dapat sumber vitamin D secara asli. See? Natural. Pagi-pagi je dah kena. Memang best. Dan kalau anda juga tertanya, Azura, tidur malam-malam kat sini tak ada rasa macam beralun ke bila ombak datang apa semua? Sebenarnya tak. Agak stabil, jadi tak payah risau kalau anda terfikir macam nanti mabuk laut tak boleh
boleh tidur malam-malam. Tak, itu semua tak ada. Memang sedap tidur dekat sini. Macam kita dibuai macam tu. Okeylah, Azura kena tinggalkan rumah rakit Tok Wan ni sebab Azura nak pergi berjalan-jalan di Bandaraya Kelang. Apa kata anda ikut Azura? Jom. Pak Bu, selamat pagi. Okey. Syok jeti dia tak berapa jauh pun daripada rumah rakit Tok Wan tu. Sekarang kita akan bawa kereta jalan ke Kelang. Jom. Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz wujud hasil dari buah fikiran Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-11 iaitu almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Lokasi asal ialah di Jalan Kota Raja, Shah Bandaraya, Kampung Jawa di Kelang. Bertempat di dalam kawasan istana, Galeri Diraja dahulunya dikenali sebagai Muzium Kenangan. Ianya siap dibina pada tahun 1988 dan dibiayai sepenuhnya oleh almarhum. Pada tahun 1996, almarhum telah menitahkan kerja-kerja pengubahsuaian agar premis ini dapat dibuka kepada rakyat jelata. Okey. Hari ini Azura masih lagi berada di Bandaraya Kelang sebab rasa macam semalam tak puas, kan? Azura pasti ada banyak lagi benda yang kita boleh buat dekat Kelang ni. Jadi jom, apa kata kita masuk ke dalam, kita tengok jenis-jenis koleksi yang terdapat dekat dalam Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz dibina bertujuan untuk rakyat jelata mengenali kesultanan di negeri Selangor dan juga mengetahui tugas-tugas diraja. Galeri Diraja ini mempunyai 4 bahagian. Bahagian pertama ialah bahagian kesultanan, bahagian kedua ialah bahagian sejarah awal kehidupan almarhum Sultan Abdul Aziz Shah. Bahagian ketiga adalah bahagian Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-11 dan bahagian terakhir adalah alat kebesaran diraja dan keluarga diraja. Apa yang saya tahu, barang-barang yang ada di Galeri Diraja ini adalah barang-barang yang dipindahkan dari muzium lama dan tiada perubahan, cuma ada penambahan koleksi diraja sahaja. Wow, saya sekarang berada di bilik pameran peninggalan barangan peribadi Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Kalau kita tengok kan barangan-barangan yang ada dekat sini dan juga ada cerita sedikit tentang bagaimana perjalanan hidup Sultan Salahuddin ni memang menarik. Kita boleh bayangkan bagaimana ianya berlaku daripada tahun dia lahir sampailah dia pergi ke sekolah, masuk ke college, pergi belajar di London dan juga barangan-barangan yang digunakan seharian semasa berada di istana. Cantik. Selesai sudah sesi pembelajaran saya mengenai sejarah almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Jadi, sekiranya anda sampai ke Kelang, pastikan anda datang ke Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz dan baca dan kenali mengenai Sultan ini. Okey, saya nak sambung berjalan lagi. Apa kata anda ikut saya? Penat berjalan, penat melakukan aktiviti. Jadi saya nak menambah tenaga. Jom kita cari kopi nak. Sekarang dah banyak kedai hipster yang menjual kopi yang sedap. Sekarang saya nak singgah minum kopi di Sibuk Ngopi yang terletak di Sungai Udang, Kelang. Jom ikut saya masuk.
Tu dia. Bermacam jenis kopi ada. Tapi jangan risau. Yang tak suka minum kopi, boleh je nak order teh. Bila dah minum kopi, kenalah ada pemanis mulut, betul tak? Tengok tu, bermacam jenis kek ada di sini. Dekorasi kedai pun nampak menarik. Pengalaman duduk dekat rumah bot ni memang satu pengalaman yang sangat-sangat menarik. Bukan bot saja, tapi dari segi destinasi Azura tu kan, daripada perjalanan di Bandaraya Kelang, dapat pergi melawat macam-macam tempat, pergi ke galeri Diraja Sultan Abdul Aziz. Kat situ memanglah kita dapat lihat macam-macam jenis tinggalan daripada Sultan Abdul Aziz tu semestinya. Dan best juga sebab bukan selalu kita dapat duduk dekat rumah bot kan. Kalau kita nak pergi melancong, kita selalu akan cari hotel. Tapi ini memang memberikan satu keunikan bukan saja pada diri Azura tapi kepada ahli keluarga juga, sebab dekat sana macam-macam jenis aktiviti kita boleh lakukan. Lepas tu kita dapat naik bot menyusuri sungai. Itu satu lagi perkara yang sememangnya best. Biasanya kalau nak naik bot lalu kat sungai kan, kita biasa fikir nak pergi jauh-jauh kan. Mungkin pergi ke Taman Negara ke, pergi ke Sabah ke Sarawak ke. Tapi siapa sangka dekat Pulau Indah ni dah ada pun. Tak payah pergi jauh-jauh. Macam-macam kita boleh lihat. Dan Azura fikir juga, lepas ni apa lagi aktiviti Azura boleh lakukan dan lokasi mana pula yang akan Azura pergi. Kalau anda nak tahu, pastikan terus bersama dengan Azura untuk episod yang akan datang, Destinasi Rumah Bot. Jom kita makan kek ni dulu. Sorry nampak macam tamak tapi sebenarnya tak.